hari ini ada dikeluarkan satu kenyataan, okey, oleh Anwar, di mana sepintas lalulah, saya tak payah nak masuk secara terperinci setiap apa yang dikatakan oleh Anwar. Okey. Secara keseluruhannya, Anwar memberikan syarat kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan dengan memberi syarat tu, bagi penyertaannya, syarat yang dimaksudkan tu adalah bagi penyertaan Tun ke dalam Pakatan Harapan. Cara Anwar berhujah, cara dia menjawab soalan pemberita, cara kenyataan dia dibawa oleh media, seolah-olah Anwar ni telah diminta oleh Tun, Anwar tolonglah bagi saya masuk ke dalam Pakatan Harapan, dan kemudian Anwar kini tengah membalas Tun dan memberitahu, okey, kau nak masuk, okey, boleh, tapi ini syaratnya. Okey. Now, sebenarnya ini bukan lagi boleh dikategorikan sebagai penipuan. Penipuan ni bukan hanya apabila kita mengeluarkan satu kata palsu. Penipuan juga boleh membawa maksud sekiranya dengan niat kita menimbulkan satu persepsi palsu. Itu adalah dengan niat menipu, atau boleh dikatakan penipuan. Jadi tapi ini bukan lagi dikategorikan sebagai penipuan. Ini saya mengesyaki Anwar sekarang ni sedang menghadapi masalah kemurungan atau penyakit kemurungan tahap kritikal. Perkara ini pernah disampaikan kepada saya satu ketika dulu, dan saya telah pun membuat satu live di mana bilangan penonton dia begitu ramai. Kalau yang dah lama dengan saya tu mesti ingat live tu, di mana saya menceritakan berkenaan dengan penyakit ni. Bukannya saya buat cerita ni sebagai satu lawak jenaka ataupun untuk menyindir Anwar. Memang benar-benar ada pihak-pihak yang rapat dengan Anwar, bukan seorang, bukan dua orang, ramai yang beritahu bahawa Anwar ni sebenarnya dah begitu kemaruk kuasa, begitu kemaruk dengan misi dia untuk menjadi Perdana Menteri, sehingga beliau mula mempercayai perkara-perkara yang aneh dan tidak benar. Okay. Dan ada juga sumbangan daripada orang-orang di sekelilingnya, iaitu kuncu-kuncunya yang merupakan kaki bodek tegar Anwar. Jadi mereka kadang-kadang sampaikan berita yang saya dipahamkan lah, yang tidak semestinya sahih, dan atau perkara yang dirasakan oleh mereka sedap didengar oleh Anwar dan mudah dipercayai. Maka Anwar mempercayai, oh, dia ni antara ahli parlimen yang paling popular, dia ni aura karisma dia tinggi, dia ni orang terpegun bila dia bercakap, orang begitu percaya, ataupun tafsiran kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin pejuang dan pemimpin-pemimpin lain ni, tafsiran ini direka sebegitu rupa oleh kuncu-kuncu Anwar dan kemudian didendangkan kepada Anwar dengan cara yang menyedapkan telinga Anwar, dan Anwar mempercayai perkara ni. Jadi bukannya 100% salah Anwar apabila beliau mengeluarkan kata-kata pelik yang berunsur penipuan ni. Sebenarnya Anwar sendiri mempercayai perkara-perkara yang tidak benar kerana kemaruk dia tu. Dia begitu dah terpesong dari segi pemikiran dia tu, dia percaya perkara bukan-bukan. Dialah ahli parlimen yang paling popular, dia diterima oleh segenap lapisan masyarakat, ramai nak dia jadi Perdana Menteri dan sebagainya. Jadi balik kepada so itu berkenaan dengan kemurungan Anwar. Sebab ada juga pihak yang rapat dengan Anwar yang turut kenal saya, memberitahu saya, bukan satu bukan dua, ini dah mungkin dah sampai tahap penyakit mental kot, yang kronik. So itu saya dengan ikhlas lah meminta agar pihak-pihak yang berkaitan tolong Anwar, bawa dia untuk pemeriksaan ke apa ke, untuk memastikan tahap kesihatan mental dia. Okey. Tapi apa pun kepada Anwar Ibrahim, okey, jangan harap Mahathir nak merangkak dan merayu kepada anda untuk memasuki Pakatan Harapan. Mahathir lah awal-awal dah terang-terang dah letakkan komitmen dia kepada blok bebas kuasa ketiga ataupun blok kuasa ketiga. Okey. Mahathir lah yang mula-mula bercerita berkenaan dengan nak buat satu gabungan besar.
di mana ada penyertaan ahli-ahli parlimen, bukan hanya parti tetapi ahli-ahli parlimen yang mungkin tidak setuju dengan ketua-ketua parti mereka. Dan Anwar dah tahu bila Mahathir dah bunyi semboyan ni, sebab Mahathir memang ada sokongan yang padu. Jadi mungkin sebelum pilihan raya umum ke-15 akan terbentuk satu blok kuasa ketiga yang mampu menenggelamkan Pakatan Harapan dari segi kemampuannya, dari segi kewibawaannya, dari segi oranya. Jadi atas sikap terdesak dan cemas, Anwar boleh keluarkan kenyataan apabila reporter tanya, okey, bagaimana dengan dakwaan kononnya Mahathir minta untuk dijadikan Perdana Menteri Pakatan Harapan. Sepatutnya Anwar terus memberitahu reporter itu adalah kenyataan palsu. Tetapi sebaliknya Anwar menimbulkan persepsi bahawa ianya benar dengan menjawab begini begitu dan meletakkan syarat bagi penyertaan Mahathir. Anwar, Mahathir ni bukan nak sertai kau. Okay? Kalau sertai kau, jahanam. Bukan jahanam siapa? Bukan jahanam Mahathir. Jahanam mana-mana perkumpulan yang menyertai kau. Orang lari dari kau. Punca segala yang berlaku ni, Pakatan Harapan yang tumbang tu disebabkan kau. Ya, disebabkan tu Muhyiddin berjaya menipu ahli-ahli parlimen PPBM. Kononnya kau ni akan menerkam Mahathir. Oleh kerana mereka benci dengan kau, mereka mempercayai dan mereka takut dengan kata-kata Muhyiddin, maka mereka bersetuju untuk beredar. Dan itulah asasnya, sebabnya berlaku langkah Sheraton. Okey. Jadi jangan mimpi. Ya, saudara-saudari, saya mengesyaki, kalau bukan masalah penyakit kemurungan, lagi satu sebab ialah Anwar sebenarnya sekarang cuba mengumpulkan surat akuan bersumpah daripada kesemua 91. Masalah bateri telefon saya, minta maaf ya. Semua 91 ahli parlimen dari Pakatan Harapan, tapi tak cukup. Perlu sekurang-kurangnya 20 lebih lagi. Jadi 20 lebih lagi tu Anwar nak dapat dari mana? Semua dah tolak dia. Jadi dia nak dapatkan daripada UMNO. Tapi UMNO ni majoritinya, iaitu Tim B, hanya segelintir je yang sokong dia. Majoritinya tolak dia. Sabah Sarawak tolak dia. Jadi dia nak dapat dari mana? Jadi oleh kerana Anwar sedang bersekongkol dengan Zahid Hamidi dan Najib, maka dia mengharapkan Zahid Hamidi dan Najib boleh meyakinkan ahli-ahli parlimen dari Tim B untuk menyokong Anwar. Kerana jika Anwar dapat surat akuan bersumpah dalam jumlah majoriti yang cukup, maka dia hendak mempersembahkannya kepada Yang di-Pertuan Agong untuk meyakinkan Agong bahawa dia harus menjadi Perdana Menteri. Tetapi dalam Pakatan Harapan sendiri, majoriti dah tak terima Anwar. Jangan fikirkan apa yang Mat Sabu kata hari ini ke esok ke. Majoriti ni, tak kira amanah DAP atau PKR, majoriti dah tak terima Anwar. Jadi nak dapatkan 91 akuan bersumpah daripada Pakatan Harapan pun sekarang ni adalah amat sukar. Okey, amat sukar. Jadi sekiranya Tim A, iaitu pemimpin-pemimpin bermasalah dari UMNO ni, tak yakin bahawa Anwar mempunyai sokongan padu 91 ahli parlimen Pakatan Harapan, masakan Tim A nak pergi nak curah tenaga untuk meyakinkan ahli-ahli parlimen UMNO untuk sokong Anwar, sedangkan mereka tak yakin. Kalau kita dapat kalau Najib dan Zahid pergi gadaikan maruah mereka dan cuba untuk meyakinkan semua ahli parlimen Tim B UMNO untuk sokong Anwar, 99% mereka takkan sokong sebab mereka memang tolak Anwar. Tapi bila dah buat demikian, tiba-tiba Najib dan Zahid lihat dalam Pakatan Harapan sendiri pun Anwar tak boleh nak dapatkan sokongan padu, masakan kita nak gadaikan maruah kita. Jadi mereka takkan buat. Jadi Anwar dah khawatir sebab memang orang dah mula nampak dalam Pakatan Harapan sendiri sokongan terhadap Anwar tak padu dan sokongan lebih memihak kepada Mahathir. Berlaku kemelut dalam Pakatan Harapan. Jadi untuk menimbulkan persepsi palsu, kononnya beliau masih relevan, beliau masih mempunyai pengaruh besar dan beliau masih dapat kontrol Pakatan Harapan. Jadi itulah dia keluarkan kenyataan berisyarat kepada Mahathir.
Anwar, ambil syarat-syarat kau, bungkus dan buang dalam tong sampah. Okey? Kita tak perlu syarat kau. Kau ni memang berpenyakit atau dah lupa ambil ubat.